Aku akan mulakan kelas online untuk Adobe Illustrator CC, yang mana untuk hari pertama ni aku akan terangkanlah sedikit berkaitan Adobe Illustrator ni sendiri, kaedah penggunaan software ni macam mana, dan beberapa contoh yang simple lah untuk mungkin korang boleh follow. Next, bila dah habis tutorial mungkin korang boleh cuba buat sendiri dengan contoh-contoh yang aku bagi nanti. Okay, firstly, apa yang penting kena ada Adobe Illustrator ni lah. Dan untuk tahun 2020 ni kalau boleh cuba cari yang CC lah. CC tu bermaksud Creative Cloud lah. Dia dah tak pakai CS lah. Creative Suite dah tak pakai, so sekarang pakai Creative Cloud CC. So untuk yang pertama, kita akan pergi kepada bahagian intro Adobe Illustrator ni sendiri, iaitu bahagian di mana kita boleh mencari atau create new file. So bila create new file ni, new document, akan keluar beberapa preset yang already ada dalam Illustrator ni. Untuk recent ni maksud dia preset-preset yang aku pernah buka sebelum ni. Sebagai contoh, first yang kita akan tengok preset untuk mobile. So untuk mobile ni dia sediakan sizing yang sesuai lah, untuk iPhone macam mana, untuk Android macam mana, untuk iPad, untuk Apple Watch, untuk Microsoft Surface Pro iaitu tablet laptop. So dengan memilih preset-preset yang disediakan untuk mobile device ni, korang just klik dan pilih sizing yang dikehendaki lah. Dan especially untuk web browser ataupun web display ni, kebiasaannya dia akan pakai RGB color lah. So RGB color ni lebih cerah lah, dan lebih sesuai untuk tengok secara maya ataupun secara online. Untuk CMYK mode ni, mungkin kalau korang nak print design yang korang buat tu dalam bentuk fizikal, sebagai contoh banner, poster, stiker dan lain-lain. So bila berkaitan dengan printing physical display, so korang kena pakai mode CMYK ni. So apa lagi yang ada dalam preset ni? Advanced options, review mode, ni tak ada apa. Okay, untuk raster effect, memadai untuk 72 ppi untuk web display. So dia ni apa, default setting. So untuk second preset adalah untuk web. So siapa yang biasa yang kenal ataupun biasa buat biasa main dengan apa, web development atau web design ni, so sesuai untuk pakai web preset ni. So dia ada macam-macam sizing, dan common size yang kita akan pakai adalah Full HD ataupun HD 1280720p. So color mode dia default juga macam mobile tadi, RGB, dan raster effect dia 72 ppi. Sebab kalau save untuk height 300 ppi ni sesuai untuk printing lah. Dan yang ketiga adalah preset untuk printing. So untuk printing ni, sebagai contoh size A4, size A3, size B5, dia sesuai untuk cut lah. So sebagai contoh, kalau nak buat design banner, kan biasa pakai kaki kan untuk printing dekat kedai. So boleh set siap-siap dia punya unit dia kepada fit, dan adjust dia punya value berapa besar yang banner tu nak di print kan. So ni adalah contoh preset-preset yang mudah lah. Dan untuk hari ni, first day online tutorial ni, aku akan tunjuk gunakan web preset minimum, dan setting dia semua default lah. Kita tinggalkan sebagai default. Okay, bila dah create ni, apa yang korang akan nampak adalah background color putih ni. Ni dia panggil artboard lah. So fungsi artboard ni, sebesar mana pun yang korang design, sebagai contoh kan, walaupun kotak merah ni lebih daripada border ni, dia akan memberi kesan lah bila korang save ataupun export as JPEG file atau PNG untuk share dekat web browser ataupun dekat media sosial.
So dia hanya akan display dalam bahagian artboard sahaja. So di luar artboard dia akan ibarat macam terpotong, automatic dia cut off bahagian yang terlebih. Ini contoh yang pertama. Okay, sebelum pergi lebih jauh, aku akan explain beberapa toolbar, beberapa panel yang penting, dan korang boleh customize lah panel tu mengikut kesesuaian dan kegunaan lah. Dan kalau perasan dekat belah atas ni aku dah save workspace aku ni untuk diri aku sendiri. So aku namakan dengan nama aku. Sebab kalau pergi kepada essential workspace, ni nama dia workspace, pilihan workspace. So essential ni dia akan bagi paling basic lah, workspace yang basic. Bila mana korang baru install software ni dan korang terus buka, so dia akan automatic default as essential. So apa yang ada dalam essential ni, memang sangat basic lah. Dia punya control panel tak ada. Lepas tu dia punya window panel pun just tunjuk properties, layer, libraries, tak banyak lah. So dekat sini korang boleh customize. Essential ni korang boleh customize, dan bila dah berpuas hati dengan workspace yang korang customize tu, boleh save as new workspace dan namakan dengan nama yang mudah untuk korang ingat. So sebagai contoh properties kan, aku jarang guna properties. So aku buang properties ni, library pun aku buang. So layer akan guna. So untuk yang penting adalah control panel. So kita enable dulu control panel yang atas ni. Fungsi-fungsi control panel ni dia akan berubah setiap kali tools belah kiri ni ditekan. So dia akan berubah mengikut kegunaan benda tu. Besarkan sikit dia punya toolbar ni, toolbar panel. Okay, toolbar ni kalau perasan pun nampak macam sikit dan item dia, sebab ni adalah basic toolbar. So korang boleh customize toolbar ni untuk advance. So aku basically guna advance walaupun aku tak guna semua barang dalam tu. So, aku set je as advance dan aku expand kan. So ni firstly untuk toolbar panel dan control panel. Dan kita akan customize pula untuk window panel dekat belah kanan ni. Bagi aku yang penting adalah first untuk alignment. So untuk alignment ni aku tag dekat belah kanan layer dan minimize. Automatic bila korang stack untuk alignment panel, dia akan muncul sekali dengan dia punya adik-beradik transform and pathfinder. Lagi brush jarang pakai, gradient jarang, finder dah ada, stroke. Okay, aku juga akan selalu guna stroke. So stroke ni nampak macam simple kan, so kita boleh kembangkan stroke ni, show option. So dia akan nampak lah beberapa option lagi yang ni dia display. Transparent jarang pakai tapi tak apa. Lagi stroke, swatch. Swatch ni pun memang akan selalu pakai lah untuk color kan. Automatic dia akan datang sekali dengan brush dan simbol. Okay, next transform jarang pakai. Type. Okay, type ni untuk character lah. Dan kita boleh expand dia punya options, akan nampak lagi banyak. Automatic character ni akan datang sekali dengan paragraph, open type, paragraph. So start kat sini. Biasa untuk character ni sebab dia memang selalu pakai instead of window panel lain, so kita letak sekali dengan layer ni. Dan untuk alignment pun sebenarnya aku selalu pakai, memang akan setiap kali mana-mana design pun akan pakai untuk alignment ni. So aku letak sekali dengan layer panel. So ni adalah custom workspace yang biasa aku guna, dan aku boleh save new workspace ni as 2020 AI sebagai contoh kan. So kalau pergi semula kepada essential dan reset, dia akan kembali kepada asal lah, seperti mana kita baru buka software tadi kan. So bila aku klik 2020 AI yang kita customize tadi, dia akan muncul apa yang kita letak tadi lah, properties dan sebagainya. So ini adalah first step
kepada pengenalan Illustrator itu sendiri. Sebab kalau korang tak customize awal-awal benda ni, so during design nanti dia akan jadi leceh lah. Sebab contoh nak align something, alignment panel tak ada, so terpaksa buka alignment. Lepas tu kena pula nak typing something, character panel tak ada, nak kena buka lagi type panel, nak kena letak kan. So awal-awal better customize dulu workspace korang ni dan save as default preset yang korang suka. Senang lah, apa-apa design yang korang buat pun korang guna workspace yang sama, so tak pening lah. Sebagai contoh yang tepi-tepi ni yang toolbar panel kan, so walaupun kebanyakan panel ni ada yang pakai, ada yang tak pakai, so aku lebih selesa lah untuk nampak banyak macam ni kan. So firstly berkaitan dengan workspace, so, kalau ada pertanyaan boleh letakkan komen korang di ruangan komen dan insyaAllah kalau aku sempat aku akan jawab. Okay, so hari ni kita nak try design contoh apa yang mudah. Open. Apa? Okay. Aku pun tak tahu nak ajar apa. First, basically orang akan terus nak tahu macam mana nak buat design kan. So aku tunjuk contoh okay. Baik contoh lah ni kan, kita ambil gambar ni. Okay, gambar ni. Okay, untuk biasa memudahkan korang menggunakan software Illustrator ni, korang kena familiar dengan shortcut yang memang akan kerap digunakan lah. Sama ada design tu, sama design banner, poster, web browser dan sebagainya. Basic tools ataupun shortcut yang digunakan memang akan sama lah, dia takkan berubah. Dan korang boleh customize shortcut tu dekat bahagian edit, keyboard shortcut. So dekat sini lah korang boleh tahu shift control untuk apa, shift O untuk apa. So boleh belajar dekat sini ataupun boleh customize ikut keselesaan korang. So aku nak tunjuk sebagai contoh, kita akan tracing gambar pokok ni, nak menjadikan dia ala-ala kartun lah. Ni nampak real kan, so kita nak jadikan dia macam vector, jadikan dia vector file. Sebab ni adalah rasterized image. So untuk minimize gambar supaya dia masuk dalam artboard, within the artboard, kalau korang just resize macam ni memang boleh lah, tapi dia leceh sikit lah, dia takkan sama dengan yang asal. So Ctrl Z untuk back. So korang hold button alternate, klik ni hold button alternate dan resize, automatic dia akan atas bawah, dia akan sama-sama resize lah. Hold button alternate, kiri kanan pun dia akan sama-sama resize. Tapi macam mana nak totally atas bawah kiri kanan sama-sama resize? Korang hold shift alternate sama-sama, button shift alternate dan korang resize, automatic dia akan lock ratio tu untuk resize. So dia akan sama. Kalau hold button shift sahaja, dia akan lock, tapi dia akan besar ke atas lah. Instead of shift alternate, dia akan besar atas bawah kiri kanan. Okay, kita cuba resizekan mengikut size artboard. Okay, macam tu. Dan kita lock lah. Untuk lock, sama ada korang boleh pergi dekat layer list sebelah kanan ni dan korang tekan kotak kosong sebelah mata ni untuk lock, ataupun shortcut dia Ctrl 2. Ctrl 2 untuk lock, so dia tak akan gerak dah. Untuk unlock, Ctrl alternate 2. Ctrl alternate 2 untuk unlock, so dia boleh gerak semula. Kalau untuk hide kan, sebagai contoh kan, korang ada banyak-banyak layer, so pening kan. Yang contoh layer background nak hide kan supaya nanti kita boleh munculkan balik, Ctrl 3. Shortcut dia Ctrl 3 untuk hide kan. Ataupun dekat layer list korang boleh je off mata dajjal ni, boleh on off lah. Tapi
Macam yang aku kata tadi, untuk main Illustrator ni dengan cepat, so korang kena familiar dengan dia punya shortcut. Untuk munculkan balik gambar tadi, Control Alternate 3. So dia akan muncul balik. Satu lagi benda yang aku terlupa sebelum kita pergi lebih jauh. Macam tu kan, gambar ni dia luar daripada artboard ni. So macam mana kita nak betul-betul lock dia supaya dalam artboard. Kaedah yang first dan agak renyah, manually drag gambar ni masuk dalam artboard dan resize. Ataupun korang boleh guna kaedah yang kedua, iaitu korang select gambar ni, dan fungsi untuk alignment panel tadi yang aku letak dekat dengan layer kan, alignment panel, so korang boleh align supaya dia center dengan artboard. Ni center untuk tengah, ni center untuk atas bawah lah. So dia akan lock macam ni. Kita control tu, kita lock dulu gambar ni. So dalam tutorial aku, mungkin aku takkan ajar one by one lah tool sekian-sekian ni untuk apa. Cuma mungkin dalam setiap contoh-contoh yang aku tunjukkan tu, aku akan terangkan terus lah tools yang digunakan, fungsi dia untuk apa dan sebagainya. Okay, firstly kita nak tracing gambar pokok ni. Kita boleh guna dua kaedah. First, kaedah yang pertama, kita unlock dulu gambar tadi kan. Kita kan dah lock, Control Alternate 2 untuk unlock. Dan kalau perasan dekat control panel atas ni, bila kita unselect gambar tu, dia biasa-biasa je kan, basic kan. Tapi bila kita select gambar tu, dia akan muncul dia punya control panel yang tambahan lah. Dan untuk rasterized image ataupun JPEG PNG format, untuk kita jadikan vektor, kita kena trace image tu. Dan image trace ni dia ada beberapa option lah yang korang boleh pilih ikut kesesuaian. Korang just boleh klik je image trace ni, do not show, okay, automatic dia akan trace image tu. Dan selagi korang tak tekan button expand ni, korang boleh customize lagi dia punya setting untuk tracing ni. Klik button image trace panel ni, dan dia akan keluar beberapa option lah. Kita boleh pilih contoh 3 color kan. Kita pilih option yang 3 color. So dia akan retracing balik gambar yang tadi instead of black and white. So dia akan tunjukkan 3 color sahaja untuk semua gambar-gambar tu. So make sure kalau nak main image trace setting ni, spek laptop korang tinggi lah, menggunakan SSD dan at least 8GB lah, 8GB RAM, supaya tak Illustrator tak crash lah during the process. So kita pilih 3 color. So kalau korang boleh tengok, 3 color tu apa yang muncul kat sini adalah blue navy, color grey, light grey, dan color white. So kita boleh tambah color ni berapa yang kita nak. Sebagai contoh aku tambah 5 color. Lepas tu preview, dia akan retracing balik lah. Proses ni agak lambat sebab dia terlalu banyak terlalu banyak bentuk-bentuk yang kompleks dalam gambar ni. So kalau gambar korang lebih simple, dia lebih cepat lah untuk tracing. Okay, tadi kita pilih 5 color kan. So dah muncul lah color yang kedua, iaitu color merah, dan color apa lagi yang muncul? Merah je. So advance, kita boleh ignore white. So ignore white ni fungsi dia akan mana-mana bahagian color putih, automatic dia akan delete lah. So kaedah ni untuk siapa yang nak cepat untuk tracing image. So aku tak berapa suka pakai kaedah ni. Kita back to basic.
Komen tak? Dah start ke? So nak import balik gambar. Sekejap. Gambar pokok tu. Resize. So kaedah yang pertama tadi, macam ni aku kata tadi, kita unlock gambar ni kalau dia lock, dan kita tekan je image trace tu. Make sure spek laptop ataupun PC korang tinggi ataupun capable untuk run smoothly lah software ni. Dan apa yang aku nak tunjuk adalah kaedah yang kedua, iaitu kita tracing gambar pokok ni menggunakan pen tool. So kalau korang perasan dekat toolbar kiri ni, dia ada satu ikon gambar pen, tapi tak ada dawat. Yang ada dawat yang belah kanan dia, curvature tool. So pen tool ni kalau nampak ada 3 segi kecil ni, maksudnya dia ada option tambahan. Right click dekat ikon ni dan dia akan muncul lah ikon-ikon yang lain. Dan ikon-ikon ni sebenarnya dia akan berfungsi sama-sama dengan pen tool dengan kaedah shortkey lah. Dan macam aku kata tadi juga, shortkey ni korang akan familiar kalau korang main dengan Illustrator ni dalam 5-6 kali, dan insyaAllah dia akan mudah familiar lah. So kita pilih pen tool dan aku set untuk color fill ni, solid color ni as none, sebab kita nak tracing gambar supaya dia still nampak pokok tu, just kita nak lukis dia punya border dekat sekeliling pokok. So kita pilih dia punya stroke, sama ada korang nak pilih color stroke dekat bahagian sini, double click, ataupun korang pergi dekat wash panel. So korang boleh pilih, lagi mudah pilih color dekat sini. Ni default color yang software bagi. So untuk pokok ni, first mungkin aku akan trace dengan color merah dulu. Untuk color solid kita akan color kemudian lah, bila dah siap tracing. So untuk pen tool ni, basic dia klik sekali dan bawa je mouse ke mana-mana, dia automatic dia akan jadi straight line lah. Dan kalau hold button shift, dia akan lock jadi horizontal ya. Dan kalau vertical, dia akan lock vertical lah. Dia tak ada lari-lari macam ni, tak ada free form macam ni. Dia ada 3, dia ada vertical 45 darjah dengan horizontal saja kalau hold button shift. So kalau nak free form, just tekan sekali dan bawa lah. Kalau yang biasa main Photoshop, dia pakai crop tool kan, yang lasso tool ke apa, tak berapa ingat. So main klik sekali, dia akan jadi shape yang lurus lah. Dia shape tajam, dia tak ada curve. Dan bila dah siap shape yang korang buat tu, macam mana cara nak close dia, korang temukan balik end point dengan starting point tadi, automatic dia akan lock lah. Shape dia akan jadi satu shape lah. Dan shape ni korang boleh customize, korang boleh disable dia punya stroke line ataupun stroke color, dan korang back kepada solid color, dan boleh color ikut swatch panel ni lah. Ada color hijau, merah, kuning. Dan dekat swatch panel, bila korang, contoh korang pilih color kuning kan, dan double click, automatic dia akan keluar option so recoloring berapa kuning. Kuning tu berapa kuning, dia punya kekuatan lah, kekuatan kuning dia. So, kalau untuk adjust ni kan, kalau korang scroll mouse rasa macam lambat kan, so hold button shift, dia automatic dia akan jump gandaan 10 lah. Gandaan 10, so lagi cepat lah untuk main recoloring. So mungkin aku pilih color orange ni contoh. So dah jadi color orange ni. Untuk basic pen tool lah. Okay, tu untuk pen tool secara lurus. Dan kaedah pen tool ni macam mana nak buat curve. Korang select, kalau perasan tadi freeform kan, lurus kan. So korang jangan main tekan-tekan macam tu. Instead of, korang hold button mouse dan korang tarik je mana-mana arah yang bersesuaian,
dan dia akan terbentuk satu curve, dan curve ni ikut kesesuaian korang lah, nak berapa curve tu, berapa dia punya angle curve tu kan, kesesuaian lah. Contoh kalau dah berpuas hati, lepas sebab pertama yang aku disable fill color ni, dia akan jadi macam ni lah. So bila disable, kita pilih yang stroke color merah contoh, so dia akan line saja, so mudah lah untuk kita buat tracing image pokok tu nanti. So kalau perasan curve ni kan, nampak dia akan curve macam tu, so kita boleh adjust semula dia punya curve ni, kepanjangan curve ni. Hold je button alternate, automatic dia akan jadi, nampak dia punya toggle mouse tu daripada pen dia akan jadi tiga segi macam tu. So kita boleh adjust dia punya handle ni supaya kurang dia punya curve, ataupun kita nak luruskan dia. So main macam ni lah. So bila kita dah tahu basic macam mana cara nak buat straight line dengan curve menggunakan pen tool ni, so kita boleh start tracing pokok ni. Sebagai contoh, pokok ni shape dia simple je, tak perlu terlalu 100% lah untuk dapatkan shape dia. So kita starting point kita dekat sini. Kalau perasan pokok ni kan, dia bukannya betul-betul dia macam ada curve sikit kan. So kalau perasan curve tu kita hold je dan kita alignkan dengan bentuk dia. So kalau rasa macam stroke line ni besar sangat, susah untuk korang lukis, aku ada enable untuk stroke panel kat bahagian kanan ni, shape stroke, dan weight dia dah 1 kan, so masih tebal. Kita boleh kurangkan 0.5 sebagai contoh, 0.5, so lebih mudah lah untuk lukis kan, ataupun 0.4 dia lagi ni kan, lagi kecil. So bila dah kat sini, kita boleh start melukis lah. Kita just sambung ni sebab straight line kan, sambung. So yang ni daripada sini ke sini dia macam curve kan, yang ni kan curve kan. So apa yang kita buat, select je sini, tu hold supaya dia nampak curve dia belah sini kan, so nampak curve. So adjust lah dia punya handle ni. Kalau adjust ke bawah dia akan jadi macam tu, dan kalau adjust ke atas dia akan sengit macam tu lah. So untuk pen tool ni aku pun tak boleh nak explain cara mudah dia macam mana. Dia advice yang aku boleh bagi, praktis selalu lah menggunakan pen tool ni. First aku pandai guna pen tool ni pun dengan image tracing, tapi tool-tool lain memang tak pandai lah. Aku pandai pun dengan image tracing. At the end banyak menggunakan AI lah berbanding Photoshop kan. So ikut kesesuaian lah, so, macam ni kita main lah. Dia dalam menggunakan Illustrator ni, dia tak ada betul tak ada salah, cuma kaedah mana yang lebih efisien yang tu lah. Ada kadang-kadang ada orang dia lebih selesa kan untuk tracing gunakan straight line, tapi kalau ada curve mungkin dia kena tap kan, supaya dia jadi curve kan, so lambat lah. So kaedah yang lebih efisien menggunakan curve lah. So macam ni curve kan, curve. Kita panjangkan sikit handle dia. Kalau curve macam ni lebih mudah lah. So tak perlu nak 100% follow down tu. Kita je buat curve biasa je. Curve.
curve je. So kita try ambil 2 daun ni dulu. Agak lama kalau nak buat semua. So aku akan tracing sampai sini. Curve. Follow sini. Curve kat sini. Dan ending point dia tu dah jadi kan untuk daun ni kan. Buat cacat sikit. So bila dah macam ni, korang guna swatch panel untuk colourkan dia. Untuk colour, kita tukar ke solid colour. Okay, asalkan. So itu lah kaedah mudah untuk gunakan pen tool di tracing gambar. Kalau perasan contoh gambar kreatif ni kan, ni adalah salah satu kaedah tracing menggunakan pen tool. Dan lagi kompleks untuk kita tracing gambar tu, so harga servis dia mungkin lagi mahal lah. Kalau untuk simple macam ni kan, sebab contoh nak tracing macam ni, ni sangat simple. Dia just straight line kat sini dan curve dia hanya 2 ni saja. So kita boleh guna kaedah straight line. So kita disable dulu dengan merah. So simple lah. Dah jadi. Dan eyedropper shortcut dia eye. So kita colourkan dia mudah. Dia macam ni. So untuk buat curve ni dia ada 2 kaedah, sama ada gunakan pen tool. Macam tadi kita klik dekat starting point di sini. So kesesuaian sama ada sini. So, baru sini. Dan disable lah. Bagi nampak line dia senang kan. So curve. Dan straight line. So scroll button biru. Jadi lah. Tapi nampak tak semua kan, sebab ni sebenarnya yang dia buat curve ni dia bukan guna kaedah pen tool lah. Dia guna kaedah rectangle tool. Right click, ellipse dan buat shape bulat lah. Shape bulat ni kita colourkan merah, jangan nampak. So dia resize buat shape ni lah. So dia akan pakai kaedah ni. So untuk kaedah ni aku akan tunjuk lah tools menggunakan Pathfinder. So mungkin next tutorial lah. Next tutorial aku akan tunjuk kaedah menggunakan Pathfinder, dan kebanyakan design logo dia menggunakan basic tool macam pen tool, Pathfinder dekat tepi ni. Yang ni Pathfinder. Lepas tu dengan shape builder tool. Ni lah antara 3 tools yang basic untuk buat design dekat Illustrator. Jadi insyaAllah kalau ada apa pertanyaan, boleh komen di ruangan komen dan aku akan cuba explain lah, mungkin personally ataupun buat video asing.
untuk menjawab segala pertanyaan yang diajukan. Wallahu alam. Jadi insyaAllah untuk kelas akan datang ataupun mungkin petang ni atau malam, aku akan inform kemudian. Okay, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.